Hai semua, kita bertemu lagi untuk episod kali ini Bahasa Melayu tahun 2 untuk sekolah kebangsaan. Nak belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tajuk Utamakan kebersihan diri, muka surat 47. Dan kemahiran hari ini ialah lafaz dan kenali ciri pantun. Sebelum itu, apa kata kita tonton YouTube untuk mendengar lafaz pantun yang sebenarnya yang dilafazkan oleh orang dewasa, iaitu pantun tradisional. Mari kita tonton. Pasir putih di pinggir kali, pekan menyabung, ayam berlaga. Kasih tak boleh dijual beli, bukannya benda buat berniaga. Bunga melati terapung-apung, bunga rampai di dalam puan. Rindu hati tidak tertanggung, bilakah dapat berjumpa tuan? Burung merbuk membuat sarang, anak enggang meniti di paya. Tembaga buruk di mata orang, intan berkarang di hati saya. Tumbuk padi jadikan emping, buat juadah teman sebaya. Pipit hendak bertenggik keranting, sudikah enggang bertenggik sama? Ya, kita telah pun melihat ataupun mendengar seseorang yang melafazkan pantun yang lama, pantun tradisional. Kita teruskan aktiviti pada hari ini. Kita akan belajar ciri-ciri pantun. Mari kita kenal ciri-ciri pantun. Okey, ciri yang pertama ialah rima tengah. Baik, setiap pantun seperti yang kita dah belajar dulu, pantun memiliki rima tengah yang berselang-seli. Contohnya pantun yang pertama ni, rima pertamanya ialah R-I-R-I, rima kedua G-I-G, rima yang ketiga diulang semula R-I-R-I, rima yang keempat diulang juga G-I-G. Jadi dia berselang-seli. R-I-R-I, G-I-G, R-I-R-I, G-I-G. Ini namanya rima tengah sebab dia berada di tengah. Seterusnya, ciri yang kedua ialah rima akhir. Dalam pantun yang sama, ini sebenarnya pantun yang sama. Tadi ada rima tengah. Sekarang ni dalam yang masa yang sama, dia juga mesti ada rima akhir. Sama macam rima tengah tadi, dia berselang-seli di hujung dia. Contohnya, yang pertama CIC, yang kedua BUT board, kemudian dia ulang semula CIC dan BUT board. Maknanya dia mesti berselang-seli. Inilah namanya rima akhir. Ingat, pantun ada rima tengah, ada rima akhir, iaitu bunyi yang berselang-seli. Ciri pantun yang berikutnya ialah pembayang dan maksud. Kita dah belajar dulu pantun ada dibahagikan dua bahagian, pembayang dan maksud.
Contoh pantun yang sama ini, dua baris di atas ini kita namakan pembayang. Kenapa pembayang? Sebab dia macam bayang-bayang lah, yang tidak ada apa-apa nasihat. Manakala dua baris yang di bawah ni, yang ni kita namakan sebagai maksud. Kenapa maksud? Sebab di dalam ni ada nasihat. Ya. Ingat, pantun ada pembayang dan maksud. Seterusnya mari kita buka halaman 47. Untuk permulaan, murid-murid sila lakukan bacaan kendiri. Maknanya sila baca sendiri dah. Baik, seterusnya mari kita lafaz dan kenali ciri pantun pada setiap rangkap. Baik, ini ialah rangkap pertama. Dalam rangkap ini saya telah warnakan ritma tengah dan ritma hujung. Mari kita baca, mari kita lafazkan pantun bersama-sama. Masak kari seikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Lihat, ritma tengah dia berselang-seli, RI, GIG, RI, GIG. Hujungnya pun berselang-seli, CIT, BUT board, CIT, BUT board. Dan bahagian atas ini kita namakan sebagai pembayang, dan dua baris di bawah kita namakan sebagai maksud. Baik, rangkap yang kedua. Rangkap yang kedua, mari kita baca dulu. Kita lafazkan dan kita kenali ciri dia. Kita lafazkan dulu. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Okey, apakah ritma tengahnya? Semua murid sebutkan ritma tengah. Ya, betul. Sebutkan ritma akhirnya pula. Ya. Baik, bahagian atas ini kita namakan sebagai pembayang, dan bahagian bawah kita namakan sebagai maksud. Ya, bagus. Murid-murid nampak semakin faham dan semakin ingat. Kita lihat pantun rangkap yang keempat. Mari lafazkan bersama saya. Kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh, kemudian berkapur, cantik dilihat, tidak berdaki. Baik, bagus semua. Sekarang sebutkan rima tengah. As you had so. Ya. Sebutkan rima akhir. Baik, bahagian atas kita namakan sebagai, ya, bahagian bawah kita namakan sebagai maksud. Sekarang kita pergi rangkap kelima. Rangkap kelima, murid-murid sila lakukan latihan kendiri. Sila lafazkan sendiri dengan cara yang saya dah ajar tadi. Kemudian murid-murid kenal pasti rima tengah, kemudian kenal pasti rima akhir, dan yang terakhir kenal pasti mana pembayang dan di mana maksud. Sila lakukan sendiri.
Baik, tanya murid-murid telah pun menguasai cara melafazkan dan mengenali ciri-ciri pantun. Sekarang mari kita buat latihan dalam buku aktiviti halaman 54. Baik, dalam muka surat ini, murid-murid sila lengkapkan rima tengah dan rima akhir bagi setiap pantun. Contohnya rangkap pertama ni, rima hujungnya 2 ni telah hilang. Tetapi ada rima di atas ni sebagai panduan. Jadi carikan perkataan yang sesuai berdasarkan ritma hujungnya. Rangkap yang kedua pula, rima tengahnya telah hilang, tetapi rangkap ke bawahnya, baris bawah ni ritma tengahnya disediakan sebagai panduan. Okey, cari perkataan yang sesuai dengan rima tengah dia. Okey, yang hujung ni pun yang ketiga ni pun rima hujungnya telah dihilangkan. Dan rima rangkap keempat ni pula hujung dengan tengah dia dihilangkan. Sekarang murid-murid cuba isikan pantun, rangkap-rangkap pantun tersebut, kemudian kita akan semak. Ya, mari kita semak siapa yang kena. Baik, inilah jawapan untuk rangkap pantun tersebut. Diucapkan syabas kepada murid-murid yang dapat melengkapkan pantun dengan betul. Mereka yang ada kesalahan, sila buat pembetulan. Baiklah murid-murid, kita telah berada pada terakhir pertemuan kita pada hari ini. Semoga semua murid faham cara untuk melafazkan pantun dan mengenali ciri-ciri pantun tadi. Dan hati-hati selalu.